Assalamualaikum semua. Hari ini masih lagi kita bincang tindak balas redox Cuma kali ini dalam tindak balas penyesaran halogen tindak balas penyesaran halogen. So, kalau kita refer yang kita dah belajar masa tajuk tingkatan 4 hari tu, perkataan halogen ini adalah dia rujuk kepada unsur kumpulan 17 unsur kumpulan 17. Unsur kumpulan 17 ni kita ada fluorin, okey. Kita ada klorin, kita ada bromin, kita ada iodin. Okey. So semua ni dua-dua lah sebab unsur kumpulan 17 ni ataupun halogen dia hadir sebagai duit atom. Okey. Apa yang perlu kita tahu tentang unsur kumpulan 17 ini? Okey, ke atas, okey. Kumpulan 17 ni ke atas, okey. Lebih reaktif. Okey. Ataupun kita guna juga perkataan lebih elektronegatif. Okey. Bila kita sebut perkataan lebih elektronegatif, maka kita tengok lebih elektronegatif. Elektronegatif ni apa dia maknanya? Elektronegatif ini adalah kecenderungan atom untuk menerima elektron. Maknanya yang di atas itu lebih cenderung untuk menerima elektron berbanding yang di bawah, okey, dalam kumpulan 17 siri halogen. So kita tengok penyesaran halogen. Penyesaran halogen ini sama lebih kurang dengan penyesaran logam, okey. Cuma kita guna unsur kumpulan 17 lah. Contoh, okey, cikgu ambil contoh. Contoh kalau kita masukkan klorin, okey, air klorin lah. Klorin ni kita panggil air klorin. Air klorin ni kita masuk ke dalam larutan, okey, samaan kimia Kita masuk dalam larutan, contohnya kalium iodida. Jadi tindak balas ini kita ada satu tabung didih, okey, ataupun tabung uji. Dalam tabung uji itu kita letak larutan kalium iodida. Kemudian kita titiskan menggunakan penitis tambah air klorin. Okey, air klorin ataupun formula dia adalah Cl2. Okey, apa yang kita perlu tahu kat sini, okey, kalau kita banding antara klorin dengan iodin. Iodin dengan klorin. Klorin ni berada di atas. Maknanya klorin ini lebih reaktif ataupun lebih elektronegatif. Makna klorin ini akan menerima elektron. Okey. Ataupun dia dapat menyesarkan iodida daripada kalium iodida. Jadi klorin akan ambil iodin. Akan ambil kalium. Jadi hasilnya adalah KCl. Okey, sekejap. Hasilnya adalah KCl. KCl dengan I2. Okey, balance tak dua lah. Maknanya K ambil Cl. KCl ni sebab apa? Sebab K plus kan Cl minus, maka ratio dia 1:1. Jadi formula akan jadi KCl. Okey. Jadi kalau kita nak pergi kepada redox, kita nak tahu redox ke, tindak balas redox ke, so kita pun pecah satu-satu. So Cl kat sini Cl2. Okey, Cl kat sini adalah Cl minus. Okey, Cl2 untuk menjadi Cl minus, maknanya Cl2 kena tambah elektron lah. Ataupun dengan kata lain, kalau kita refer kepada persamaan setengah yang cikgu cerita, cikgu terangkan pada tajuk penyesaran logam ni, kalau tolak makna tolak elektron lah. Jadi persamaan tak boleh ada tolak buat mari ke sana. Sebab tu jadi tambah elektron sebelah sana, sebelah kiri. Maknanya sama juga dengan klorin menerima elektron membentuk ion klorida. Okey. Yang kedua kita tengok iodin. Okey, iodin. Iodin di sini formula dia adalah I minus. Lepas tindak balas dia jadi I2. Minus ini maknanya dia tolak elektron lah untuk menjadi I2. Tetapi persamaan tak boleh ada tolak. Bila tak boleh ada tolak, maka kita bawa tolak ke sebelah kanan jadi tambah elektron. Okey, maka kita pun boleh seimbangkan. So seimbang, letak 2, letak 2.
Okey, yang ni pun tok 2, tok 2. Okey, itu kita panggil persamaan setengah. Daripada persamaan setengah kita boleh nampaklah yang mana terima elektron, yang mana lepas elektron. Maka klorin ini bila dia terima elektron, maka tindak balas ini kita panggil tindak balas penurunan. Okey. Manakala ion iodida melepaskan elektron, maka ion iodida mengalami tindak balas pengoksidaan. Kalau kita nak panjang lagi dari segi ejen, oleh kerana air klorin ini mengalami tindak balas penurunan, maka ia adalah ejen. Okey, ejen pengoksidaan. Dan ion iodida ia mengalami tindak balas pengoksidaan, maka ia adalah ejen penurunan. Okey. Yang kedua yang perlu kita tahu lagi adalah pemerhatian lah. Okey, pemerhatian. Contohnya klorin. Okey, klorin warna apa dia? Klorin warnanya kuning kehijauan. Okey, lepas tindak balas dia tak jadi warna lah. Okey, klorin ni akan jadi klorida. Klorida ni tidak berwarna lah. Jadi yang kita akan dapati klorin ni okey, daripada warna kuning hijauan dia bertukar menjadi tidak berwarna. Yang kedua, ion iodida. Ion iodida ini, okey, ion iodida ini dia tak ada warna. Dia tidak berwarna kat sini. Jadi bila dia jadi iodin ni warna dia perang. So kita akan nampak dua perubahan warna kat sini lah. Perubahan warna untuk klorin, perubahan warna yang kedua adalah untuk kalium iodida. Okey. Kemudian yang kedua, kalau kita tengok kat sini, okey, tak ada masalah dah. Okey, jadi perang lah. Okey, jadi perang. So, selesai. Jadi kalau kita tengok ada tindak balas pengoksidaan, ada tindak balas penurunan, maka ini merupakan satu tindak balas redox. Okey. Jadi yang ni kita panggil persamaan setengah, ini kita panggil persamaan setengah, maka kita boleh jadikan persamaan ion di sini. Okey, persamaan ion kita tambahlah. Jadi bila dua elektron kiri, dua elektron kanan dah sama, maka kita tambah kiri sama-sama kiri. So kita ada Cl2 dengan 2 I minus. Okey, kemudian menghasilkan kanan sama-sama kanan 2 Cl minus tambah dengan I2. Ini kita panggil persamaan ion. Okey, selesai contoh yang pertama ya. Okey, cikgu nak tunjuk contoh yang kedua supaya awak lebih faham Contoh yang kedua supaya boleh faham. Okey. Contoh, katakanlah tadi kita ambil kalium iodida. Katakanlah kita ambil dia tak ada yang lain dah sebenarnya. Dia boleh guna 3 ni je. Okey, hak ni kita tak boleh guna ni fluorin ni sebab dia sangat reaktif lah. Bila sangat reaktif, dia sama dengan natrium, kalium, kalsium tu memang dia tidak sesuai digunakan dalam tindak balas kimia. Jadi kalau guna juga, walaupun teori kata boleh, tapi dari segi pemilihan bahan tu kita kira macam awak tak ada rasional untuk memilih bahan dari segi kereaktifan dia. Jadi yang kita perlu pada peringkat kita hanya klorin, bromin, iodin. So kalau yang ni cikgu dah ada bromida, iodida. So sekarang ni cikgu ambil contoh benda yang sama lah. Contohnya air bromin lah. Okey, cikgu tambah dengan kalium iodida. Sama dengan tadi. Jadi bromin ni kalau kita tengok dia berada di atas iodida. Jadi samalah, dia dapat menyesatkan. Okey, tindak balas akan jadi bromin akan ambil kalium. So hasilnya adalah kalium bromida dan tinggal iodin. So oleh kerana iodin ni kumpulan 17, so dihadir sebagai 2 atom I2 lah. Okey, jadi kalau kita tengok sama macam tadi juga, iaitu kalau kita tengok bromin, okey, ni Br2, okey, lepas tindak balas dia jadi Br minus. So kita balance dulu lah, cikgu tak balance. Okey, Br minus. So anak panah kalau tolak elektron, maka tolak wak mesin jadi tambah 2 elektron. Okey, selesai. Kemudian tindak balas yang kedua. Tindak balas yang kedua kita ambil I minus kat sini. So I minus lepas tindak balas dia jadi I2. Okey, mana tolak, kena tolak juga. Tapi persamaan tak boleh ada tolak. Tolak bawa sebelah kanan jadi tambah elektron. So 2 juga.
Jadi ada tambah elektron, ada tolak elektron. Jadi yang tambah elektron ini tindak balas apa? Tindak balas, okey, pengoksidaan. Okey. Yang ni tindak balas apa? Oleh kerana dia lepas elektron. Okey, cikgu silap ni, maaf ya. Okey, ni tindak balas apa? Bila dia terima elektron, tindak balas penurunan. Okey, yang ni tindak balas apa? Tindak balas, okey, pengoksidaan. Okey. Jadi ini merupakan tindak balas redox juga. Okey. Yang kedua kita tengok dari segi perubahan warna lah. Okey, perubahan warna ya. Bromin warna apa? Warna dia perang. So kita akan nampak okey, air bromin daripada warna perang dia jadi tidak berwarna. Manakala ion iodida daripada tidak berwarna, okey, dia bertukar menjadi warna perang. Jadi maknanya kat sini ada dua perubahan warna sebab ada dua pemerhatian kat sini, iaitu bromin ada warna, iodin pun ada warna. Jadi kita boleh letaklah okey perubahan warna dia tu. So ini merupakan tindak balas redox. Jadi kalau kita nak ambil persamaan ion samalah, kita elektron dah sama, maka kita tambah je kiri sama-sama kiri, iaitu Br2 tambah dengan 2I minus, hasilnya adalah kanan. So kita ada 2 Br minus tambah dengan I2. Ini kita punya tindak balas persamaan ion bagi tindak balas redox, penyesalan halogen. Okey. Apa yang kita perlu fikir kat sini adalah cuba kita tengok bromin ni warna dia perang, ion ni pun warna dia perang juga. So macam mana kita nak mengesahkan kehadiran bromin ataupun kehadiran iodin? Okey, sama juga dengan kat sini Okey, kalau kita nak tahu bahawasanya perang ini iodin, maka kita ada satu ujian pengesahan lah. Supaya juga kita nak tahu kehadiran cation sesuatu bahan, kita perlu ada ujian pengesahan untuk mengesahkan okey cation tersebut. Halogen pun sama. Halogen kita perlu adalah ujian pengesahan, iaitu ujian pengesahannya adalah kita guna penunjuk, iaitu kita guna 1 1 1 okey, trichloroethana. Okey, trichloroethana. So apa yang awak perlu tahu kat sini? Okey, warna. Okey, kita ada halogen. Okey, warna dalam larutan aqueous. Kemudian kita ada warna dalam 111 trichloroethana. So kita ada apa dia? Kita ada klorin, kita ada bromin, kita ada iodin. Okey. So yang ni warna kuning pucat samalah, ataupun kita nak kata kuning kehijauan. Yang ni pun kuning kehijauan. Okey, yang ni warna dia perang. Dalam ni pun perang. Okey, yang ni warna dia perang. Okey, tapi dalam 111 trichloroethana warnanya adalah ungu. Jadi kalau kita nak kenal pasti ada iodin, maka akan ada warna ungu lah. Okey, jadi katakanlah cikgu ambil tindak balas yang ni lah, tindak balas yang ni. Jadi cara dia kita buat, okey, eksperimen dia. Kita ambil tabur uji. Okey, dalam dia kita letak larutan Ki. Lepas tu kita tambahlah air bromin. Tambah sehingga tiada perubahan warna. Lepas tu ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga kita tambah 1 1 1 trichloroethana. Bila tambah trichloroethana, yang ketiga, yang keempat kita goncang dia lah. Okey, kemudian bila kita goncang, kita akan dapati pemerhatian tu dua layer kat sini. Dua layer. Layer yang pertama, okey, layer yang pertama, kalau kita tengok hasil dia apa dia kat sini? Hasilnya adalah iodin. Jadi layer yang pertama, okey, iodin dalam aqueous. Layer yang kedua adalah iodin dalam 111 trichloroethana.
trichloroetana. Jadi kalau dalam satu trichloroetana, maka apa yang kita nampak kat sini adalah, kat sini kita akan nampak warna ungu, kat sini kita akan nampak warna perang. Jadi bila ada warna ungu, ini mengesahkan bahawasanya hasil adalah iodin ataupun tindak balas berlaku. Okey. Sebab dia rujuk kepada hasil. Ni hasil. Hasil kan iodin. Bila iodin dalam satu trichloroetana, warnanya adalah ungu. Dalam aqueous, warnanya adalah perang. Okey, sebab itu dia ada 2 layer. Satu perang, satu ungu. Okey. Kalau kita ambil yang ni pun sama juga yang ni sebab ada iodin. Okey, jadi kita tengok contoh. Okey, contoh seterusnya. Contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tak nampak. Ya Allah. Contoh yang ketiga. Katakanlah cikgu ambil bromin masuk dalam kalium klorida. Masuk air bromin dalam kalium klorida. Jadi di sini kita pun tengok. Tengok bromin dengan klorin. Klorin duduk atas, bromin duduk bawah. Maknanya klorin lebih reaktif berbanding bromin. Jadi bila klorin lebih reaktif, maka dekat sini klorin lebih reaktif, maka bromin tak dapat menyesalkan klorin. Di sini tak ada tindak balas lah. Kita ada tindak balas. Bila tak ada tindak balas, maka kalau kita guna satu trichloroetana, okey, contoh eksperimen kan, kita ada tabur G. So dalam tabur G ni kita letak larutan KCl. Lepas tu kita tambah dengan air bromin Br2. Kemudian kita tambah dengan 111 trichloroetana. So dia akan dapat 2 layer lah. Oleh kerana tindak balas tidak berlaku, maka dalam tabur G tu ada bromin. So bila ada bromin, bromin ni kan warna dia adalah perang. Okey, dalam aqueous perang, dalam satu trichloroetana pun perang. So atas dia ada 2 layer, atas warna perang, bawah pun akan jadi warna perang juga. Okey, itu kita panggil tindak balas penyesaran halogen.